Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang tanya, apa bezanya kita meraihkan anak-anak di peringkat sekolah rendah dan kita memberikan anugerah untuk anak-anak di peringkat universiti? Kenapa saya tak komen anak yang dapat anugerah di peringkat universiti? Okey, so sebagai mukadimah saya nak maklumkan bahawa anak-anak saya dan juga anak-anak anda pernah mendapat anugerah di peringkat sekolah dan pernah mendapat anugerah di peringkat universiti. Salah seorang anak saya mendapat anugerah kepujian rektor pelajar terbaik keseluruhan. Perbezaannya terletak kepada persekitaran anak-anak tersebut. Di sekolah, anak-anak itu masih lagi di bawah umur. Mereka tidak ada kebebasan untuk memilih subjek. Mereka belajar diaturkan. Bahan rujukan mereka terhad. Di peringkat itu, mereka sangat bergantung kepada pendedahan yang mereka ada dalam keluarga. Kalau keluarga expose mereka lebih kepada persekitaran pembelajaran yang baik, terutamanya dari kalangan mereka-mereka yang social economic statusnya tinggi ataupun sederhana ke atas. Jadi anak-anak ini lebih berada dalam situasi yang advantageous compare dengan anak-anak at risk, disadvantageous anak-anak yang maybe situasi tidak sama seperti anak-anak di rakan-rakan mereka yang lain. So mereka berada dalam keadaan disadvantageous. Jadi apa yang dia bagi di sekolah tu lebih kurang sama sahaja, tetapi yang dapat serap, yang dapat absorb, yang dapat persekitaran yang lebih baik, yang dapat sumber support adalah anak-anak yang status ekonomi sosialnya tinggi. Jadi anak-anak ini beruntung. Berbanding apabila anak-anak itu telah berjaya masuk ke peringkat universiti tahun 1, tahun 2, ketika itu ibu bapa mereka telah mula lepas tangan. Anak-anak itu memilihlah kursus apa yang mereka suka, berkawanlah dengan siapa yang mereka suka, berada dah di kolej-kolej di mana mereka tidak lagi dikawal oleh ibu bapa. Ketika itu anak-anak itu bekerja, berusaha sendiri. Dia belajar menjadi cermelang ataupun sebaliknya, terlibat dengan koko whatever yang dia suka berdasar kepada inisiatif dia sendiri. Walaupun ada peranan keluarga juga sebagai pendorong, tetapi telah mula minima. Mereka juga tidak ada buku teks. Kalau nak baca, bacalah. Tak nak baca, terserah. Library pun terbuka. Nak pergi library, pergilah. Tak pergi pun tak apa. Buku tak ada, semua tak ada. Terserahlah kepada perseverance anak-anak tersebut, survival anak-anak tersebut. Jadi kalau mereka berjaya, adalah kejayaan atas diri mereka sendiri. Kalau mereka gagal, adalah di atas kecuaian mereka sendiri. Jadi itu perbezaan. Jadi kalau mereka berjaya di peringkat universiti, maka itu kejayaan yang mereka pupuk sendiri, mereka bina sendiri di atas inisiatif mereka sendiri dengan pelibatan yang sangat minima daripada pihak universiti dan juga ibu bapa. Berbeza dengan anak-anak kita di sekolah, terutama sekolah rendah, di mana persekitaran yang disediakan oleh ibu bapa itu sangat memainkan peranan. Anak-anak siapakah yang telah berjaya di peringkat antarabangsa ikut innovation ini? Kita boleh jawab soalan tersebut kan. Dan siapa pula anak-anak yang kita nampak cemerlang di sekolah rendah, kerana exposure mereka yang kita rasakan memberikan advantage kepada mereka compare dengan anak-anak yang lain. Walaupun mereka juga berusaha gigih, tetapi maybe tidak kesampaian untuk mencapai apa yang dicapai oleh anak-anak yang dalam lingkungan social economic status yang tinggi. Jadi kejayaan anak-anak di sekolah rendah ini harus dilihat daripada perspektif yang berbeza, daripada perspektif peningkatan
Okey, kalau anak-anak tu anak-anak yang D, tiba-tiba dia berjaya meningkatkan diri dia kepada B, dan mungkin tak pernah dapat A sebagai contoh kan. Tetapi anak yang expose-nya banyak, pergi luar negara, melancong ke sana kemari, ibu bapa bercakap bahasa Inggeris di rumah, di mana ya, peluang dan ruang yang sangat baik untuk anak-anak ini, sumber yang banyak di rumah, akhirnya mereka sentiasa dapat BA, tak pernah jejak B. Jadi itu perbezaan antara anak-anak di sekolah rendah dan anak sekolah anak-anak di universiti. Sebab itulah anak-anak di universiti, okey, kita dapati mereka memang berusaha atas inisiatif mereka sendiri. Saya tahulah, saya mengajar mereka. Ada yang kadang-kadang anak petani, anak peneroria getah, anak nelayan, tetapi mereka ada satu kekuatan untuk bercakap, memberikan pandangan, okey, dan sangat baik dengan kita kan, di atas pengalaman mereka yang maybe tidaklah seselesa rakan-rakan mereka yang ada advantages. Itu saja yang saya nak kongsi, perkara yang maybe orang tak pernah bincang pun, tapi saya melihat itu sebagai suatu keperluan untuk kita bincang bersama. Okey, kerana bila kita kata tentang anugerah, piala anugerah tu adalah sesuatu yang beri manfaat kepada apa yang mereka lakukan, bukan kerana mereka berada dalam persekitaran yang menyebabkan mereka ada advantages. Okey, kalau macam tu susahlah kan. Sampai bila-bila pun anak-anak yang disadvantages luar bandar, yang bapa mereka maybe kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tidak akan dapat bersaing sampai bila-bila. Kalau itulah nilai yang kita lihat kepada banyaknya bilangan ACE yang mereka perolehi sebagai contoh. Dan apa yang saya rasakan ni memberi satu impak yang besar dalam cara saya berfikir bila saya ke luar negara, melihat anak-anak Mak Saleh, okey, termasuk di Jepun. Mereka buang advantages tersebut, okey, tetapi mereka berikan sama rata. Okey, mereka menilai kepada kesungguhan, mereka menilai kepada potensi anak-anak, kepada kelebihan. Kalau anak tu suka tersenyum pun dia beri anugerah. Kalau anak tu suka membantu pun dia beri anugerah. Okey, anugerah akademik A itu mereka tidak melihat sebagai satu yang perlu digembar-gemburkan. Okey, mudah-mudahan sedikit ya sembang-sembang pagi ini, tajuk MAB tak pernah siapa pun nak bincang, tapi saya kemukakan sebagai satu yang sebenarnya menjadi isu di negara-negara maju. Mereka nak rapatkan jurang itu, tetapi kita di sini hampir tidak kisah perkara tersebut. Okey, saya dah sampai ke pintu masuk utama UPM. Mudah-mudahan dapat manfaatnya pada pagi Jumaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye. Muah.